Quran. Ataupun saya berkat ni apa? 37 Ustaz. Pusat ayat 37 ke apa? Pusat 37. Ayat nombor? Ayat ni hari oh Ustaz nak tengok dalam mesej ya. Nak ambil apa buat saya? Nombor. Ayat 231 ayat. Oh Quran tak? Quran. Kan ada pesannya Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر رب التم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم أما بعد yang dirahmati Allah, ahli jawatan kuasa program kita pada pagi yang mulia ini. Seterusnya hadirin tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, marilah kita sama-sama membaca umul kitab dan kita hadiahkan pahala bacaan umul kitab kita. Yang pertama buat Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Seterusnya kepada para alim ulama, guru-guru kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita. Seterusnya seluruh ahli keluarga kita, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 231 betul? Sampai 233. Kita akan baca sama-sama insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا مضارة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekali lagi masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Sebab itu kalau orang tanya kita nikmat apa yang paling besar waktu kita hidup ni, maka jawab dia nikmat iman dan Islam. Iman akan menjadi jaminan kepada kita untuk kita masuk dalam syurga, manakala Islam pula akan menyelamatkan kita daripada dimasukkan ke dalam neraka. Sebab tu orang yang ada iman tapi dia tak ada Islam, dia tak mengamalkan apa yang terdapat dalam rukun Islam, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu, kemudian barulah dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi bagi orang yang tak ada iman ataupun dia tak beramal dengan Islam, maka dia akan diazab oleh Allah terlebih dahulu, kemudian barulah dimasukkan dalam syurga. Sebab itu iman tanpa amal akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Sebab itu kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi umat-umat kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita bazirkan nikmat sebagai umat Nabi Muhammad dengan kita tidak melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang dalam kehidupan kita. Kemudian jangan lupa untuk kita berselawat banyak-banyak ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada hari ini, hari Jumaat. Sebab hari Jumaat semua selawat kita ni akan dipersembahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila kita berselawat, bermaksud kita sedang berkhidmat kepada kedua ibu dan ayah kita. Sebab tu Rasulullah kenal orang yang berselawat ke atas baginda. Sebab di bawah wajah kita diperlihatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disebut nama kita, kemudian disebut nama ibu dan ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berselawat tapi rupa-rupanya kita sedang berkhidmat untuk kedua ibu dan ayah kita. Sebab tu rugi kita ni. Sebab tu ulama kata jangan buat maksiat hari Jumaat. Sebab Nabi SAW tu tengok kita, malu kepada baginda Nabi SAW. Tak mana dua bawang bertizat. Cerita takdir tu tulang ketulis pun habis dah. Tidak duduk bawah kaki sama tu tak habis. Dia terjahat dulu. Tak ada nak jadi CEO ni. Ustaz ni tengok semua ni. Dah PKP tak boleh pergi mana. Hadirin rahmati Allah sekalian. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini sekali lagi Allah Ta'ala pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Kemudian sambil kita duduk dalam majlis ilmu, boleh pula baca Quran sambil kita belajar baca Quran. Sebab Nabi SAW bersabda, Nabi kata, wahai Abu Dzar, kamu berpagi-pagi mempelajari satu ayat daripada kalamullah, maka lebih afdal daripada kamu sembahyang sunat 100 rakaat. Allahu Akbar. Tadi kita baca berapa ayat? Satu ayat Nabi kata lebih afdal daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Allahu Akbar. Sebab tu untuk orang duduk dalam majlis ilmu. Kemudian Nabi kata lagi, wahai Abu Dzar, kamu berpagi-pagi mempelajari satu bab daripada ilmu Allah, sama ada kamu nak beramal dengannya ataupun tidak, kata Rasulullah, lebih afdal daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Jauh lagi banyak. Belajar satu bab sama ada nak beramal dengannya ataupun tidak, maka lebih afdal, kata Rasulullah, daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat.
Kita bukan dekat 1,800 terawih. Oh, duk tekak dah. Aku nak buat 8, aku nak buat 20. Dan lagi haram tak buat. Tanya pasal apa tak buat mana? Kaki lutut. Yang boleh duk kawat pada semua masjid boleh. Sembahyang sunat terawih, kalau tak larat berdiri, duduk. Pergi semua. Dia boleh sakit lutut, dia tak bayang terawih, duduk dia rak pada TV dengan cucu. Cucu tengok upin dan ipin dia pun tengok apa. Orang tanya, mak pasal apa tak bayang lah takut sakit lutut. Itu, duduk layang upin dengan anak. Allahu Akbar. Dah lah waktu muda duduk sibuk dengan anak, tak ada main mengaji. Main tua pun tak main mengaji lagi. Pasal apa? Ngasuh cucu. Itu bila nak habis? Allahu Akbar. Umur kita ni semakin tua ke semakin muda? Semakin tua. Dan di antara penipuan dunia kepada kita, kata ulama, di antaranya ialah nak mati kena sakit dahulu. Nak mati ni kita duk rasa kena sakit dulu. Itu tak main. Bila pergi cek pula, oh semua elok, darah pun elok, tekanan darah elok, gula dalam darah semua elok, jantung okey. Ramai ngaji lah? Oh okey lah. Orang tanya pasal apa sihat elok, ada termakan supplement hak ramai. Allah Akbar. Nak mati ni bukan tunggu sakit ke, bukan nak tunggu sihat ke, sampai masa dia balik. Balik bertemu Allah. Sebab tu beruntung kita ni, Allah Ta'ala duk panjang lagi usia kita. Balik tengok hadis riwayat Ibnu Majah yang saya sebut tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebab itu daripada hadis ini, pengajaran daripada hadis ini, kata ulama. Ulama kata Nabi sebut macam tu pasal apa? Sebab setiap amal ibadah yang kita buat tanpa ilmu, maka amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bahaya bila tak mengaji. Bayangkan kawan-kawan kita tak main mengaji lagi. Dia buat amal ibadat, sembahyang elok dah, puasa elok dah, tapi amalan dia tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kata tertolak amal dia. Sebab apa? Pasal dia tak berilmu, dia tak mengaji. Ini yang bahaya. Apatah lagi yang melibatkan dengan aqidah. Dalam bab tauhid yang kita duk mengaji, terah duk mengaji tauhid pun selerak setengah, tambah tak mengaji. Hak hilang sikit dalam hari pergi cari Tok Guru. Tok Guru tanya, hang kenal tak siapa lagi? Kita berkata kalau kenal tak main Tok Guru. Dia ibu orang ni. Ya. Padahal bila kita percaya betul-betul kat Tok Umar tu, kata Nabi SAW, segala amal ibadah dia tertolak selama 40 hari. Dan ada ulama sebut boleh merosakkan akidah. Allah. Mati dalam keadaan duk percaya kat Tok Umar Allah. Mati dia tak dan bertaubat, kekal dalam neraka selama-lama. Sebab tu kita kena mengaji. Pasal apa kena mengaji? Pasal kita nak jaga iman kita. Sebab tu saya pernah sebut dulu, ulama kata orang yang jahil itu tetap akan menjadi musuh Allah walaupun dia seorang ahli ibadah. Berbanding dengan orang yang berilmu tetap akan menjadi kekasih Allah walaupun dia seorang ahli maksiat. Maksudnya apa dia? Orang yang jahil ni, dia tetap jadi musuh Allah walaupun dia sembahyang, walaupun dia buat amal ibadat, dia tetap menjadi musuh Allah. Pasal apa? Pasal orang yang jahil, orang yang tak ada ilmu, dia tak tahu cara-cara nak bertaubat kepada Allah. Orang yang jahil, dia tak tahu hak-hak Allah yang boleh merosakkan akidah. Ramai hari ni orang yang tak ada agama yang cakap dalam Facebook, dalam Instagram, dalam Twitter, macam-macam. Dan ni main bab vaksin pula.
Dalam bab waksi macam-macam, dia kata haram, dia kata harus. Orang mufti kata harus, dia netizen kata haram. Pokok mufti kata haram, netizen kata harus. Pening kita. Mufti semua pakai kata haram, dia isap tu harus. Mai vaksin kata harus, haram. Hak mana betul mana tahu. Allahu Akbar. Hadirin, tetamu Allah berkata Allah sekalian. Sebab tu fitnah di zaman ni, kalau tak ada ilmu selirak dia. Selirak dia. Sebab tu pentingnya ada mufti ni. Pasal apa? Pasal mufti ni adalah orang kata apa, latihan sultan. Dan mereka semua ni nak buat keputusan, mereka akan berunding terlebih dahulu. Berunding terlebih dahulu. Rujuk pakar. Dan kita tak usah bimbang dalam bab hukum. Kalau tak benda ni tak betul, siapa yang tanggungjawab? Mufti. Sebab tu mufti penting. Sebab tu raja-raja Melayu mesti kena ada dalam negara kita. Jangan kita buang raja-raja. Kalau kita buang raja-raja, esok ni sekali dengan mufti tak ada. Jadi macam Indonesia, macam-macam pahaman main ada. Sampai mereka pun ni Syiah boleh masuk. Masuk main macam-macam. Wahabi masuk. Pasal mereka tak ada mufti. Mufti ni dilantik oleh sultan. Sebab tu kalau kita tengok balik, dengan kalau kita baca lah, kalau ada surat yang main daripada kerajaan, dia akan tulis urusan Seri Paduka Baginda. Seri itu maksud dia apa dia? Seri itu maksud dia capal Rasulullah SAW. Seri Paduka tu apa dia? Tempat lapik capal. Paduka tu baginda Nabi SAW. Maksud dia yang di-Pertuan Agong adalah sebagai wakil kepada Nabi SAW yang bertanggungjawab menjaga agama Islam. Sebab tu ditulis urusan Seri Paduka Baginda. Ni capal ni, tengok atas lebas dia ada capal. Capal ni, capal yang Rasulullah pakai, dia lebih agung daripada ibu dan ayah dia. Sebab apa? Sebab Nabi naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha tanpa membukakan kasut. Tak buka kasut. Tapi Nabi Musa alaihissalam nak bermunajat dengan Allah, nak terima kitab Taurat. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk membuka kasut. Tapi Nabi kita naik pergi bertemu dengan Allah tanpa membuka kasut. Sebab tu capal jangan dibuat main. Sebab dia ada kelebihan yang menjaga kaki yang mulia baginda Nabi SAW. Sebab tu disebut Seri Paduka Baginda. Maksud dia Seri itu capal, Paduka tu tempat lapik, capal tempat bijak. Kemudian baginda tu adalah baginda Nabi SAW. Sebab tu kita jangan buat main. Jadi petuang aku, sampai ada orang kata pok-pok aja ni mengarut. Mengarut apa? Kalau tak ada mereka, kita tak tahu jadi dulu mana. Dari selera habis. Sebab tu kita sebagai orang Islam wajib kena pertahankan raja-raja Melayu yang ada dalam negara kita. Kalau jadi macam Indonesia, habis lah, tak ada apa-apa. Habis selera masuk macam-macam pahaman tu ada. Tu pun kita tengok dalam negara kita, kalau pergi semayang di Sungai Makit tu, tengok hadus semayang macam-macam jenis tu. Kemarin saya pergi semayang dekat satu Sungai Makit tu, duk tengok Allah main daripada mana tu. Dia tak kali nak sujud, dia akan takbir. Takbir, 2 kali takbir baru sujud. Lagi junub pula lagi. Dia semayang mesti apa kata? Mazhab apa kata? Pasal Syiah dah benar. Pelik tengok semayang. Dia duduk hujung seorang dia. Lagi jasad bangkit semayang pula. Lepas tu semayang, lepas tu duduk nak sujud lagi, takbir pula, lagi sujud pula. Itulah pening. Tu tahu ada bukti, cuba tak ada bukti. Allah. Ini cukup baik. Kemudian kata ulama, orang yang ada ilmu ni tetap akan menjadi kekasih Allah. Pasal apa? Sebab orang yang ada ilmu, dia tahu cara-cara nak bertaubat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala cukup suka dengan orang yang bertaubat. Allah Ta'ala suka.
Sebab tu saya nak pesan hari ni Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, kalau tak silap kata guru saya, siapa yang tak ada anak, dia teringin sangat nak anak. Orang yang rezeki dia sempit, nak sangat supaya dilapangkan Allah rezeki dia. Duduk dalam keadaan kemarau, nakkan hujan daripada Allah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, banyakkan istighfar. Tu yang buat. Orang yang tak ada anak, try istighfar sehari ribu-ribu tu. Ni istighfar 3 kali dah. Dia tak dapat anak apa. Istighfar lah bagi banyak. Ni janji Allah. Janji Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, banyakkan istighfar. Kemudian sedekah pada waktu subuh. Lepas sedekah berdoa. Kita kadang-kadang pun duit dalam tabung, kita tak berdoa. Patutnya pun duit dalam tabung tu berdoa, ya Allah, dengan keberkatan sedekah aku ini, ya Allah, sembuhkanlah penyakit kencing manis ku, sembuhkanlah penyakit darah tinggi ku, sembuhkanlah penyakit kencing orang ku. Ada penyakit tu, penyakit hati. Hadirin tetap Allah mati Allah sekalian. InsyaAllah saat ini kita akan berkira sikit sebab kita nak baca Yasin dan Tahlil untuk almarhumah. Siapa dia? Doa menjadi kali kita. Doa ini Subhanallah. Innalillah. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa insyaAllah. Okey, kita tengok kitab kita. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat kita dah di hujung-hujung lah. InsyaAllah kita akan refresh balik yang kita belajar. Sampai muka surat apa dah? 42. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala. Tuan Pengarang kitab kita ni nama dia Tuan Haji Abu Bakar, cabang 3 Fatani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kitab yang kita baca ni menjadi barakah dalam kehidupan kita. Sebab tu berkat orang yang menuntut ilmu ni, kata ulama, kadang-kadang kita tak tahu barakah dia bagaimana. Cuma yang kita boleh rasa bila kita belajar ilmu tauhid, kita dapat lama makin kuat kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita tak minat untuk nak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kadang-kadang di mana tu kita rasa kita bukan tahu, tiba-tiba aku ni tak suka dah tengok TV dah. Seronok dah tengok ngaji melalui YouTube lah, kan? Seronok dah tengok Ustazah Asma Harul. Apa dah? Ni duk gila buat TikTok. Ngaji tauhid kan, tapi duk TikTok, duk dari ikut dapur, anak duk rakam. Tengok aku jadi gubernur, tak tahu. Kan? Ini salah negara. Kan? Orang kena mau mengaji tauhid, kau jadi hebat, penuh dia jadi kepening. Okey, kita tengok muka surat 32 kan? 42 Allah SWT. Okey, sebelum ni kita tengok sikit muka surat 41. Sin soalan, apakah hukum orang mengiktikadkan qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun sifat maknawiyah dengan ketiadaan kaunuhu? Jim jawab, barang siapa mengiktikad bahawa qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun sifat maknawiyah, nescaya adalah i'tiqad itu salah, kerana qadirun itu zat yang bersifat dengan kudrat. Bukannya sifat demikianlah dikatakan pada 6 sifat yang tinggal lagi itu. Maksud dia apa dia? Kita kena faham, guru kita sebut yang disebut barang siapa yang mengiktikadkan. Apa maksud mengiktikad? Mengiktikad ni pegangan hati. Barang siapa yang mengiktikad
ataupun pegangan hati dia bahwasanya qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, sifat maknawiyah nescaya adalah i'tiqadnya salah. I'tiqad dia salah. Pasal apa? Kerana qadirun itu zat yang bersifat dengan kudrat. Sebab tu bila kita ulang balik, sifat nafsiyah ada satu. Okay, kita ulang balik bagi kita faham, mudah kita faham. Sifat nafsiyah satu, iaitu wujud. Wujud ni wujud yang macam mana? Maknanya Allah Ta'ala ni ada. Adanya Allah Ta'ala ni mudah kita faham. Tak mula dengan tak mula dengan tak ada. Tak mula dengan tak ada. Kemudian kita tengok, bila sebutnya adanya Allah Ta'ala ni, kita faham dah. Macam orang tanya kita, Mu'ah ada tak? Kita sebut ada. Ada tu maksud dia Mu'ah kita ni masih hidup. Ayah tak ada lah. Tak ada bukan maksud tak ada di pikirlain. Tak ada tu maksud dia meninggal dunia. Samalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bila kita tengok, bila kita belajar sifat dulu ni, kita faham dah bahawasanya Allah Ta'ala ni wujud sedia ada. Wujud ni tak mula dengan tak ada. Kemudian sifat salbiah. Sifat salbiah adalah sifat yang menafikan, sifat untuk menafikan segala sifat yang lemah bagi Allah. Dia nak menafikan. Contohnya bakok kekal. Lawan dia binasa. Dia nak menafikan bahawa Allah Ta'ala ni tidak bersifat dengan sifat binasa. Sifat untuk menafikan. Ada berapa? Ada 5. Bakok. Kemudian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Lawan dia bersamaan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Nak menafikan Allah Ta'ala ni sama dengan makhluk yang lain. Sebab tu bila kita belajar sifat 20, maka tentu guru akan beritahu kita sifat salbiah dan nafsiyah ni. Nafsiyah, apa maksud nafsiyah? Nafsiyah ni nafsi. Nafsi ni maksud dia diri. Walaupun kita nak letak pada Allah tu tak sesuai, tapi kita pinjamkan juga dengan maksud diri, nak bagi mudah kita faham. Nafsiyah tu nafsi, maksud dia diri, nak bagi faham. Sebab tu kata ulama tawhid menyatakan sifat nafsiyah dan salbiah ni bukan sifat lagi. Sebab dia nak bagi tahu kat kita Allah Ta'ala ni ada. Kemudian dia nak menafikan Allah Ta'ala ni tak ada bersifat dengan sifat-sifat yang lemah. Bila masuk tang bahagian ma'ani, sifat ma'ani, barulah jadinya sifat. Sebab tu 7 sifat dalam sifat ma'ani. Contoh dia kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar dan kalam. Dia ada takluk dia. Apa maksud takluk? Takluk ni apa dia? Takluk ni adalah penguasaan ataupun suatu kekuasaan yang semakin bertambah. Dalam banyak-banyak 7 sifat ni, satu sifat dia yang tak ada takluk, yang tak ada pertambahan. Apa dia? Iaitulah hayat. Hayat tak ada takluk, tapi yang lain ada takluk. Takluk kudrat, takluk iradat, takluk ilmun, takluk hayat. Bila masuk takluk kudrat, kita mudah faham ni macam ni lah. Bila kita sebut kita ni berkuasa, kuasa ni maksud dia riang. Maka dengan riang itulah kita boleh berjalan, kita boleh berlari, kita boleh melompat, kita boleh angkat berat dan sebagainya. Itu maksud takluk. Makna kata benda yang boleh bertambah. Yang merujuk kepada perkataan ataupun perbuatan yang boleh menambah, bertambah. Contohnya kehendak. Kehendak pun dia boleh bertambah. Daripada sikit jadi banyak, ke banyak. Sebab tu dalam 7 sifat ni semuanya ada takluk. Kemudian kita tengok pula takluk pula dia terbahagi kepada 2. Takluk yang pertama takluk tanjizil qadim.
Tanjizil qadim ni maksud dia Allah Ta'ala berkuasa sejak azali lagi. Ni dah kita mau kena beli ni. Tanjizil qadim, Allah Ta'ala berkuasa sejak azali lagi. Tanjizil hadis, makna kata tanjizil qadim tadi, sebelum Allah Ta'ala berkuasa sejak azali, sebelum adanya makhluk. Tanjizil hadis, iaitulah penguasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selepas adanya makhluk. Sebab tu Allah Ta'ala boleh berkuasa menjadikan manusia sejak daripada dulu lagi. Itu tanjizil qadim. Qadim ni maksudnya sedia. Kekuasaan yang Allah Ta'ala sedia ada sebelum wujudnya makhluk. Faham tak tu? Tanjizil qadim, kekuasaan Allah sebelum adanya makhluk. Tanjizil hadis, kekuasaan Allah setelah adanya makhluk. Contohnya Allah Ta'ala jadikan kita, lahirkan mai ke dunia bila? Di mana? Hidup lama mana? Mati bila? Rezeki banyak mana? Itu semuanya adalah kekuasaan Allah. Tanjizil hadis. Hadis tu apa dia? Baru mai. Yang kita duk sebut hadas. Hadas tu maksud dia apa hadas? Hadas tu baru datang. Jika orang tanya hadas besar tu macam mana? Dia tahu hadas besar tu dia main besar. Hadas kecil dia main tu. Padahal hadas tu maksud dia baru datang. Bila kita ambil wudu, maka tak ada lah hadas. Kemudian bila kita buat perkara yang membatalkan wudu, maka baru datang. Itu hadas. Tanjizil hadis, perkara yang ada selepas wujudnya makhluk. Sebab tu tujuan kita belajar ilmu tauhid ni pasal apa? Sebab kita nak kenal Allah sungguh-sungguh. Sebab tu dalam kitab Hidayatus Sibyan, kalau kita buka muka surat yang pertama dalam bab tauhid tu, kita akan jumpa ciri-ciri orang yang mengenal Allah. Kita kalau ada 3 ciri ni, maksudnya kita kenal Allah. Yang pertama apa dia? Yang pertama jazam. Apa maksud jazam? Jazam ni maksud dia kenal Allah, yakin sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa yang Nabi sampai, kita yakin sungguh-sungguh. Itu panggil jazam. Sebab tu dalam tauhid, dia tak boleh ada perasaan ragu-ragu, dia tak boleh ada perasaan syak, dia tak boleh ada perasaan waham. Tak boleh. Tapi dalam bab fiqh boleh tak? Boleh. Contohnya, kita ada wudu, kemudian kita duk rasa, aku ni wudu aku pantai tak pantai lah. Kalau kita duduk dalam keadaan macam tu, tiba-tiba kita pergi semayang, semayang kita sah tak? Sah. Pasal apa? Pasal kita yakin kita tak batal ayat semayang kita. Tapi kalau dalam bab tauhid, boleh guna tak? Tak boleh guna. Orang tanya kita, ni beriman tak? Dia kata, di sana kita tanya ustaz tu. Untuk iman tu dia tahu aku beriman ke tak. Dia tak yakin pada diri dia. Sebab iman ni kena yakin sungguh-sungguh. Orang tanya, ada azab kubur? Kita jawab yakin ada. Sebab tu ciri-ciri orang yang beriman, kata Allah dalam suratul Baqarah ayat yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang yang beriman, pertama dia percaya kepada perkara-perkara ghaib. Kemudian mendirikan sembahyang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan rezeki yang kami kurniakan kepada mereka, sama ada mengeluarkan zakat ataupun sedekah. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat-ayat Allah, Allah Ta'ala letak ayat semayang dengan zakat tu dekat-dekat. Banyak ayat zakat, ayat semayang Allah Ta'ala letak dekat-dekat. Dan menunjukkan apa? Orang yang semayang biasanya dia akan mengeluarkan zakat. Itu sebab tu ada hikmah dia. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang kenal Allah, yang ma'rifatullah. Ni ma'rifatullah ni apa dia pula? Ma'rifatullah ni orang yang kenal Allah. Yang kedua, mutabaqah lil haqq.
mutabaqah lil haq, iaitulah berbetulan dengan perkara yang sebenar. Macam mana yang kata berbetulan dengan perkara yang sebenar? Dia dengar bunyi burung gagak atas pokok, kuak kuak kuak. Dia pergi tengok, oh bunyi gagak sungguh. Ya. Walaupun orang tak ada orang bunyi wak-wak tu bukan gagak, tu kerbau. Dia kata dak, hak bunyi tu hak duk atas pokok tu, aku yakin tu burung gagak. Pergi tengok gagak sungguh. Tu mutabaqah lil haq. Dia duk cari siapa yang duk cipta langit bumi. Cari-cari dalam Quran ada sungguh Allah Ta'ala cakap Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Yakin sungguh lah. Dia tak ada ragu-ragu. Kemudian yang ketiga, orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah, iaitulah dalil. Dia ada dalil. Orang tanya dia, dalil akal. Yakin tak Allah Ta'ala dia ada? Dia kata yakin. Dalil dia, bukti dia adanya alam ini, adanya bumi ini. Walaupun dia tak pernah tengok Allah Ta'ala yang jadikan bumi ini, tapi dia yakin setiap yang ada itu mesti ada penciptanya. Termasuklah bumi yang kita duduk. Ada tiga sifat ni, tiga ciri ni, tiga perkara ni, maknanya dia orang yang ma'rifatullah. Kemudian masuk sifat ma'ani ni. Sifat ma'ani ni adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian melalui sifat ma'ani inilah ulama kata dia ada dua jenis pula. Yang pertama kharij, yang kedua zihir. Mana tampak pula tu. Kharij ni, kata ulama, kalau Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh tengok sungguh 7 sifat ni yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, tengok-tengok, oh betul sungguh, ada sungguh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia 7 sifat ni? Hayyun, sama, qudrat, iradah, ilmun, hayat, sama, basar dan kalam. Sebab tu 7 sifat ini. Inilah 7 sifat ni yang ada sungguh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tadi tu, yang masuk 7 sifat lagi tu, 6 sifat lagi tu, sifat nafsiyah dan sabiah tu, dia ada pada zihir, pada akal fikiran kita. Tetapi kalau Allah Ta'ala buka hijab, nampak sungguh 7 sifat ni ada pada Allah. Sebab tu kalau orang tanya kita, Allah Ta'ala ni bersifat dengan apa? Maka jawab dia, Allah Ta'ala bersifat. Kalau Allah Ta'ala melihat dengan apa? Jawab dia, Allah Ta'ala melihat dengan sifat pelihat. Dengan sifat pelihat. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengar. Allah Ta'ala berkata-kata, Allah Ta'ala bersifat berkata-kata dengan sifat berkata. Mudah kita faham. Sebab 7 sifat ni ada sungguh pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lain tu dia zihirnya. Apa maksud zihir? Zihir ni iaitulah ada di dalam pemikiran kita ataupun i'tiqad kita. Barulah kita faham, oh zihir lah ni kharij ni. 7 sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitulah sifat ma'ani. Dan bila masuk sifat ma'nawiyah, iaitulah masuk kaunuhu ni, semua yang bergantung ataupun kata ulama berkait dengan asma'ullah, iaitulah nama-nama Allah. Bila Allah Ta'ala kudrat, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, jadi kaunuhu Ta'ala qadiran, yang lebih kepada asma'ullah, nama-nama Allah, iaitulah sudah pastilah keadaan Allah yang perkuasa, qadiran, muridan, aliman. Sebab itu kata guru kita, kalau kita i'tiqad, menyatakan bahawa sifat maknawiyah nescaya adalah i'tiqad itu adalah salah, kerana qadiran itu zat yang bersifat dengan qudrat, bukannya sifat. Maknanya kalau kita kata kaunuhu qadiran itu adalah maknawiyah, maknanya i'tiqad kita salah. Sebab
Qadiran itu adalah hal keadaan Allah yang maha berkuasa. Sin soalan, sakat mana? Okey, sakat ni apa maksud dia? Sakat ni maksud dia takat mana? Ini bahasa Fatani. Sakat tu maksud dia takat mana? Dinamakan azali. Azali ni maksud dia apa dia? Azali ni maksud dia sejak dahulu lagi, sebelum adanya makhluk. Itu maksud azali. Dan dinamakan waktu imkan. Okey, waktu imkan ni apa dia? Iaitulah waktu imkan ni, iaitu permulaan Allah Ta'ala jadikan Nur Muhammad hingga sekarang dan akan datang. Itu maksud imkan. Imkan ni maksud dia waktu Allah Ta'ala jadikan Nur Muhammad. Nur Muhammad ni apa dia? Adalah makhluk. Imkan ni maksud dia waktu permulaan Allah Ta'ala mula-mula cipta makhluk. Dan makhluk yang pertama Allah Ta'ala cipta adalah Nur Muhammad. Sebab tu Allah, Nabi kita Muhammad, dia tak tertawan dengan dunia. Pasal apa tak tertawan dengan dunia? Sebab sebelum adanya dunia, maka makhluk yang pertama Allah Ta'ala cipta ialah Nur Muhammad. Jin jawab, adapun dahulu daripada Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi kita Muhammad SAW, maka iaitulah dinamakan dia azali. Dan permulaan Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi hingga sekarang dan lain lagi akan datang, maka dinamakan dia waktu imkan. Mudah kita faham. Tok Guru kita kata, adapun dahulu daripada Allah Ta'ala menjadikan nur Nabi kita SAW, maka itulah dinamakan azali. Mana kata sebelum Allah Ta'ala ciptakan Nur Muhammad, tu dipanggil azali. Apa maksud azali? Azali ni sejak dulu sebelum Allah Ta'ala jadikan makhluk. Lepas Allah Ta'ala jadikan Nur Muhammad dan makhluk-makhluk yang lain, dipanggil dengan imkan. Itu mudah kita faham. Pelajaran yang ke-17, soalan apa arti sirik. Bila masuk pelajaran yang ke-17 ini, kita masuk bab kerusulan. Sebab tu dalam ilmu tauhid ni sebenarnya mudah je. Kita wajib, kita kena tahu yang pertama tentang ketuhanan, yang kedua belajar tentang kerusulan, yang ketiga kita belajar tentang perkara-perkara sam'iyah. Itu dah tauhid. Tiga perkara ni bila kita kuasai, bila kita tak main mengaji, berdosa tak? Tak berdosa. Bila kita main, kita dah kuasai dah ilmu tauhid, kita main mengaji, maka hukum dia adalah sunnah. Tapi kalau kita tak kuasai ilmu tauhid, ada boleh kita tak main, kita duduk di rumah sedang melakukan dosa-dosa besar kepada Allah. Buat dosa besar. Itu bahaya. Okey, sin soalan, apa arti sidik? Jin jawab, artinya benar. Sekalian perkataan mereka itu mustahil, lawannya iaitu dusta. Maknanya setiap para nabi dan rasul, mereka bersifat dengan sifat yang benar. Maknanya mereka ni mustahil. Ada di kalangan para nabi dan rasul, mereka berdusta. Itu sifat yang mustahil, yang tidak ada pada para nabi dan rasul. Soalan, apakah dalil benar sekalian perkataan mereka itu? Jim jawab, dalilnya jika dusta mereka itu, nescaya dusta pula khabar Allah Ta'ala, kerana membenar Allah Ta'ala akan mereka itu dengan memurnianya akan mereka itu beberapa mukjizat, yakni perkara yang menyalahi adat, yang menepati firman-Nya Ta'ala, telah benar hamba-Ku dan dusta khabar Allah Ta'ala itu mustahil, maka wajiblah benar mereka itu, dan apabila sabit benarnya, mustahillah dusta. Maknanya para nabi dan rasul ini, mereka ni memang berkata perkara yang benar. Sebab dalilnya, buktinya yang kata nabi dan rasul ni benar,
Apa dia? Iaitulah kita boleh tengok wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW dia tidak akan bercakap dengan berdasarkan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu Allah. Lagi dalil dia apa dia lagi? Allah Ta'ala kurniakan mukjizat. Di antara mukjizat yang ada kat Nabi kita, yang kita boleh tengok sampai hari ni, apa dia? Iaitulah Al-Quran. Itu dalil dia. Kalaulah para Nabi dan Rasul ni, kalau Nabi kita ni tak cakap benar, adakah Quran yang dibawa oleh baginda Nabi ni betul? Sudah pasti akan mendatangkan keraguan dalam kita. Tapi lama mana dah Quran 1400 tahun, sehingga kan golongan-golongan Yahudi, Nasrani bila diperkaji Quran, ada yang masuk Islam tentang kebenaran Al-Quran. Kalau kita tengok dalam YouTube bagaimana anak-anak tahfiz yang baca Quran, bila tanya balik pokok Kristian tentang Bible, mereka pun tak boleh hafal. Tak boleh hafal. Tapi kita ni anak-anak muda yang boleh hafal Quran. Mai pilih, tanya pilih siapa pun yang hafal Quran, semua serupa. Tapi mereka bila tanya bab Bible, macam-macam jenis versi dia. Maknanya telah dia upgrade ikut suka hati dia. Merosakkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan apa arti amanah? Jib jawab artinya kepercayaan, iaitu terpelihara mereka itu daripada mengerjakan perkara yang ditegah oleh syarak, dan jika makruh dan khilaf aula, sekalipun pada zahir dan batin, pada ketika kecil dan besar dan dahulu daripada jadi Nabi dan kemudian daripada jadi Nabi, mustahil lawannya iaitu khianat. Kita tengok khilaf aula ni maksud dia berselisih pendapat. Khilaf aula ni maksud dia berselisih pendapat. Okey, kita tengok bila sebut amanah ni kepercayaan, iaitu para Nabi dan Rasul semuanya bersifat dengan sifat amanah, sifat kepercayaan, jujur. Sebab itu khilaf ulama sekalipun pada zahir dan batin, pada ketika kecil dan besar dan dahulu daripada jadi Nabi dan kemudian daripada jadi Nabi. Maknanya sifat kepercayaan para Nabi dan Rasul ni telah ada pada mereka walaupun mereka ni masih kecil. Masih kecil lagi orang dah percaya. Nabi kita digelar dengan Al-Amin, iaitu orang yang benar, orang yang dipercayai. Ini Nabi kita. Dan para Nabi dan Rasul juga tak ada perkara-perkara yang makruh dalam hidup mereka, tak ada. Makruh ni apa dia maksud makruh? Makruh ni perkara yang dibenci oleh Allah. Tak ada kat Nabi dan Rasul. Tak ada. Jangan duk cari, tak ada. Makruh ni Nabi dan Rasul tak buat. Kemudian soalan apakah dalil amanah mereka itu? Dalil amanah mereka itu iaitulah para Rasul. Jib jawab dalilnya, jika khianat mereka itu, nescaya meninggal mereka itu akan barang yang disuruh, dan membuat mereka itu akan barang yang ditegah, kerana disuruhkan kita mengerjakan seumpama perbuatan mereka itu, padahal tiada menyuruh Allah Ta'ala akan kita dengan mengerjakan kejahatan sekali-kali. Maka sabitlah kepercayaan mereka itu, dan apabila sabit kepercayaannya, mestilah khianatnya, mustahillah khianatnya. Maksud dia, dalil boleh kita tengok di sini, kalaulah Nabi bersifat dengan sifat khianat, nescaya sudah pastilah mereka akan meninggalkan amanah tanggungjawab yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Sedangkan mereka ni, para Nabi dan Rasul, adalah contoh tauladan dalam kehidupan kita. Sebab tu kalau kita tengok para Nabi dan Rasul ni contoh. Macam mana kalau kita nak contoh mereka kalau mereka khianat apa yang Allah Ta'ala amanahkan kepada mereka? Jadi kata ulama, kata tuan guru pengarang kitab kita, maka mustahillah kalaulah Nabi kita ni bersifat dengan sifat khianat, sifat yang tidak amanah, yang meninggalkan amanah yang tanggungjawab
yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Si soalan apa arti tabligh, wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan baca Yasin. InsyaAllah kita akan baca Yasin untuk almarhumah Harbaiti Nur Baiti binti Kusaleh dan Zarilah binti Kecil. Dan kita bacakan Yasin juga, dan pahala Yasin juga kita hadiahkan untuk sahabat kita yang sedang sakit, yaitu Nur Syam binti Ramli, dan juga untuk Azmida yang akan buat operation khusus. Mudah-mudahan setiap pahala yang kita buat dengan bacaan Yasin ini kita hadiahkan untuk mereka. Dan kepada si mati kita mohon supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka, insyaAllah. Ada suara Yasin ada? Astaghfirullahaladzim. 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 Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا
يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أزهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا الجادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير صاحب لنا ورفيق وأن تتعفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada Tuhan yang sesungguhnya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumaat kita akan ke satu padang serai dan 7 ke 4 lagi kita akan pergi ke PKMK dan juga gabung pula position 7 tempat. Yang tertarik satu kenaan di padang serai. Padang serai masalah dia kita dapat argumen ibu muda anak baru melahirkan anak lah dalam panitan dia terpaksa hari itu main dekat kalau saya ni selain sembilan sebab masalah punya suami kan walaupun dalam panitan suami dia masuk isteri dan perempuan lain maksudnya kesian dia sekarang ni dari promo dari macam boyat sekarang ni dia dijaga oleh kawan sahabat dia cara cakap ni sebab keluarga dia pun mak pak dia pun sakit mendukung macam lah keluarga dia pun bermasalah kalau setan. Jadi pihak awam polisi dapat maklumat ni kami cuba lah nanti cakap mana yang boleh dan seandainya jemaah yang ada ni boleh masukkan hantar infak untuk bantu kan kita nak balik infak kan kalau siapa berhajat nak bagi kita nak beli pakaian baby kami juga lah pakaian baby susu kami dah beli dah semua tak banyak lah kalau kata kami nak tengok dulu bila apa yang kita dia lari ibu dah tak tahu mana Oh, ya subhanallah. yang lain kalau dia tak apa dia suruh baca dia tak jumpa Saya kena kaki apa ni? okey untuk management semua kan hari kami ni ada kelas belajar macam biasalah dengan kelas taranum pukul 2:30 kelas taranum 2:30 kelas belajar maksudnya 2:30 sampai